Pijan. Pijan. Tak apa pijan. Ikan pun kalau jual mahal juga. Bayuran nak. Aduh. Okay. Dengar ya anak-anak. Okey. Okay. First kali kita tengok soalan dulu apa yang dia nak. Okay. Pertama kali kita bina soalan, bina instrumen ataupun soalan lah. Okay. Bila kita dah bina je soalan ni 50%. Dah dapat dah. Okay, lepas tu buat laporan. Lepas kita dah buat laporan, lepas kita dah bagi budak jawab ujian apa semua, kena buat laporan. Laporan dia kena ada pembinaan, siapakah? Okay, dalam laporan tu yang kena ada ialah pembinaan instrumen. Maksudnya macam mana korang bina instrumen tu daripada JSU, daripada buat JSU, lepas tu pentadbiran dan pentadbiran ni yang korang buat ujian tu lah. Kan, lepas tu prestasi penafsiran prestasi keseluruhan. Jadi aku tunjuk aku punya laporan tu. Okay, lepas tu yang prestasi ni, prestasi pentafsiran prestasi ni kena ada taburan kekerapan, pewakilan graf, ukuran kecenderungan memusat. Yang kecenderungan memusat ni ialah mean, mode, median tu. Okay, lepas tu sisihan piawaian dan graf normal. Graf normal ni yang graf pencung negatif ke, pencung positif ke, tu semua tu. Okay, jadi aku tunjuklah. Lepas tu dalam laporan ni juga kena buat analisis item. Okay, analisis item tu pilih 6 soalan. Lepas tu dalam analisis tu kena ada indeks kesukaran, indeks diskriminasi dengan distractor. Okay, ini yang aku bagi korang template tu. Supaya senang kita nak kira indeks kesukaran, indeks diskriminasi dengan distractor. Template tu sekejap aku ajar macam mana nak buat. Sebelum tu aku tunjuk dulu laporan aku. Sekejap ya. Okay, ini nampak? Ini adalah laporan aku lah. You nampak ke? Nampak. Okay. First kali aku buat pengenalan. Tapi ni aku kena edit balik sebab kita punya laporan ni tak boleh lebih daripada 1,200 tau. Ni kena edit lah, kena buang-buang lah ni. Jadi aku buang lah. Oh, tak boleh lebih ya. Bagus. Tak boleh lebih. Tu yang bagusnya. Umi. Pengenalan tulis apa? Pengenalan ni aku buat pentadsiran tu apa, macam tu je. Lepas tu kau begitulah kau buat ujian tu untuk siapa. Macam aku macam ni dalam tugasan untuk subjek ni saya dikendaki mentadbir satu ujian terhadap murid sekolah saya iaitu Sekolah Kebangsaan Bukit Jalil yang berbentuk berbentuk soalan objektif. Okey, ujian ini dijalankan kepada murid tahun 4 untuk mata pelajaran sejarah dalam macam tu je. Okey. Okey. Lepas tu masuk kepada JSU. Aku rasa JSU ni nanti aku nak masukkan dalam reka bentuk ni sebab nak pendekkan kan. Okey. Ataupun nanti korang terus je pengenalan, terus je buat reka bentuk dan pembinaan ujian ni. Lepas tu korang masukkanlah JSU. Apa JSU tu macam mana nak buat, lepas tu apa yang perlu ada dalam JSU, jenis soalan, aras kesukaran dan sebagainya lah. Macam tu. Lepas tu aku tunjuk contoh JSU aku. Ini korang bagi gambar je. Kalau korang bagi dalam bentuk jadual yang buat dekat sini akan efek korang punya word lah. Dia akan jadi ni lah. So bagi je gambar. So darjah 1 macam tu. Umi, yang JSU tu nak tulis apa Umi? Yang atas tu? JSU? Tajuknya ialah reka bentuk dan pembinaan. Reka bentuk dan pembinaan ujian. Lepas tu masukkan JSU ni lah. Cerita pasal apa? Cerita pasal apa? Cerita macam mana langkah-langkah yang korang buat ni. Contoh memula tadi JSU kan. Memula JSU. Lepas tu terdapat beberapa langkah dalam pembinaan JSU. Yang pertama ialah menentukan objektif ujian, iaitu untuk menguji kefahaman murid dalam topik mata pelajaran sejarah. Dia lebih kepada cerita balik apa yang kita buat. Ya, cerita balik. Korang punya perjalanan hidup pula. Perjalanan korang buat soalan tu. Okay, lepas tu langkah kedua ialah menentukan format ujian. Lepas tu langkah ketiga menentukan topik-topik. Kan kita buat memula kan. Kita
kita decide dulu kita nak buat objektif ke subjektif kan mula. Lepas tu kita pilih mana? Mana tadi? Langkah ketiga menentukan topik. Lepas tu langkah seterusnya ialah mengira peratus masa. Ingat tak? Mengira peratus masa apa semua tu. Lepas tu menetapkan wajaran 25% arah rendah, 50% sederhana, 25% arah tinggi. Macam tu lah. Okay. Lepas tu korang masukkanlah dia punya contoh JSU, sebahagian JSU, jangan masuk semua lah. Okay, ni sebenarnya tak payah pun tak apa. Ni kalau nak letak, kalau korang nak letak seluruh ataupun semua JSU yang korang buat tu, letak bahagian lampiran. Nanti kan efek korang punya word lah. Okay, lepas tu 4.0 ataupun 3.0 tadi sebab kita dah masuk sini 2.0 kan? Dah gabung. Okay, ada gabung kan. So 3.0 pentadbiran ujian. Pentadbiran ujian ni maksudnya korang bagi budak jawab ujian tu lah. Okay, setelah selesai cerita. Setelah selesai proses penyediaan jadual supervisi ujian, setelah ujian telah ditadbir ke atas sekumpulan murid tahun 4 hijau. Bagi tahulah nama kelas korang. Seramai 30 orang sebenarnya. Silap. 30 orang iaitu murid seluruhnya. Lepas tu masa yang telah diperuntukkan untuk murid menjawab ialah 30 minit. Lepas tu Game Umi masa tu dia ada spesifik masa ke kita? ada. Kita kena hari tu sekejap. Berapa macam mana nak kira lah, lupa lah. Tapi kalau untuk 20 soalan 30 minit lah. Okay. Dia ada kira macam mana, lupa lah macam mana nak kira. Okay, 20 soalan 30 minit. Lepas tu ujian telah dijalankan secara atas talian menggunakan Google Form, semua cerita. Lepas tu tapi rasa nak buang sikit ni sebab dah banyak sangat. Ini pun tak masuk 1,200 ni. Tak masuk lagi yang analisis tu. Nak kena buang ni sikit. Okay. Lepas tu tengok korang tengok balik nanti korang punya laporan macam mana. Okay, lepas tu tafsiran pencapaian murid. Sebab dalam soalan ada tadi. Tafsiran Okay, lepas tu setelah ujian dijalankan, markah akan dijalankan secara automatik dan menyusun semua. Ini tak payah, tak apa. Nak kena buang ni. Okay, lepas tu bagilah gambar juga. Gambar keputusan. Tafsiran ni macam mana nak buat skor dia tu? Tafsiran. Apa dia? Macam mana? Skor dia tu macam mana nak buat kita tengok Skor? berapa dia boleh tu lah. Ni skor ni. Skor grade ni ni. Skor ni aku memang dah set dalam soalan aku satu soalan 5 markah. Okay, faham. Jadinya kalau kau nak kira macam ni manual lah kan? Manual lah. Cari darab 100 semua. Grade tu kita grade tu Google dia. Aku Google ni grade ni. Kita yang decide lah. Kita yang decide. Tengok dia punya apa ni? Apa dia panggil tu? Entahlah. Tapi adalah dalam Google. Dari markah ni ke markah ni berapa grade dia. Macam tu. Okay. Lepas tu 5.1 ni bawah ini bawah di bawah tafsiran jugalah. Di bawah tafsiran 5.1 taburan kekerapan. Okay. Yang ni yang kita nak cari median semua tu. Okay. Ini korang kena susun ikut nombor daripada nombor yang menaik sampai menaik ke menurun lah. Susun markah semua. Okay, lepas tu korang kena buat ni selang kelas. Umi, sorry nak tanya. Maksud yang nombor tu kan, tu adakah yang tu markah budak Ni markah budak. Kira kita senarai semua markah mereka. Ya, senaraikan tapi ikut susunan menaik. Okay. Susun. Okay. Lepas tu sama. Okay, lepas tu kita kena buat selang kelas. Nak dapatkan selang kelas tadi, markah tertinggi tambah dengan markah terendah. So jadinya 95 tambah 35 bahagi dengan 30 orang murid lah. So dia akan dapat 4.3333. So kita bundakan jadi 4. Okay. So jadinya kita ambil tadi markah untuk selang kelas ni, kita ambil tadi markah paling rendah
tambah 4 dia akan jadi ni lah dia punya ni. Macam ni, okey. Cuba korang tambahkan 35 tambah 4 jadi berapa? 39 betul tak? Okey, cara nak kira dia bukan 35 tambah 4 tau. 35 tu dah kira satu lah. Maksudnya 35, 36, 37, 38. Faham tak? Oh. Oh, faham. Okey. So dia tak boleh 35 tambah 4 sebab 35 tu dah dikira satu. Okey, dapat Dapat tak? Okey, macam Dapat. lepas tu teruskan. Lepas 38, 39 lah. 39, 40, 41, 42. Lepas tu seterusnya macam tu. Sampailah markah yang paling tinggi. Markah paling tinggi dekat sini 95. Tapi kat sini kira juga sampai 98 sebab 95, 96, 97, 98. Situ. Ni faham? Okey. Kekerapan. Dalam jadual selang kelas ni kena ada ni skor selang kelas, kekerapan, nilai tengah dan kekerapan darab nilai tengah. Okey. Okey, lepas tu kekerapan. Markah 35 hingga 38 ada berapa orang? Berapa orang? So 2 orang kat sini. Betul tak? 35 ni 1 2. 2 lah. Lepas tu untuk 39 sampai 42, 4. Lepas tu 43 sampai 46, 2 orang. Kira lah kat sini korang punya markah budak tu. Macam mana tu Umi? 35? Macam mana dapat 2 kekerapan dia tu? Oh ni markah 2 orang. Berapa orang dapat markah dalam lingkungan 35 hingga 38? Oh, okey, faham. Okey. Kekerapan markah tu. Okey, lepas tu macam ni 56 hingga 58, 6 orang macam tu. Kira baliklah dekat markah korang atas ni. Sebab tu gunanya markah kat atas ni untuk okey, lepas tu nilai tengah. Okey. Untuk nilai tengah 35 tambah 38 bahagi 2. Tambah 38 bahagi 2. Betul lah 36.5. Macam tu jugalah seterusnya. Okey, boleh tak? Memang kena bahagi 2 ke ataupun bahagi yang number dia tu? Sebab dia nak nilai tengah. Kita nak markah tengah-tengah tu. 35 tambah 38 bahagi 2. Memang kena bahagi 2. Tak, bukannya kekerapan tu jangan tengok dulu, tutup dulu. Untuk nilai tengah ni, semua markah ni ditambah dan bahagi 2 untuk dapatkan dia punya nilai tengah untuk setiap selang ni. Boleh tak? Boleh. Okey. Lepas tu fx fx dash ni f darab x lah. 2 darab 36.5 dapatlah 73. Lepas tu 4 darab 40.5 dapatlah 1.62. Boleh? Okey. Ada soalan setakat ni? Okey. Lepas tu tambahkan kekerapan. Kekerapan ni ialah n. Kekerapan ni mesti akan dapat 30 orang sebab jumlah pelajar 30 orang lah. Okey. Lepas tu fx ni tambahkan semua berapa. Nanti yang fx ni kita akan guna untuk cari min. Okey. Lepas tu soalannya dia minta kita untuk buat graf, betul tak? Soalan dia. Okey. Ni ikut markah lah. Okey, ikut markah. Senang je buat histogram ni. Tahu tak macam mana nak buat? Tak tahu. Tak tahu Sekejap korang pergi je insert lepas tu chart histogram. So masuk situ je lah. Insert histogram. Lepas tu nanti korang kena edit data tu dalam ni. Dia akan automatic keluar macam ni. Edit je. Letak je markah semua. Lepas tu kekerapan dia berapa kat sini. Markah kekerapan. Tu je. Nanti dia automatic akan jadi macam ni. Jadi macam ni. Boleh Okey. Okay, sebenarnya kalau korang guna korang guna Google Form, dia dah automatic ada dah graf tu. Cumanya kita tak boleh ambil. Betul tak? Siapa guna Google guna apa tu? Google Form. Dia memang automatic ada graf semua. Okay. Lepas dah buat graf untuk semua ni, lepas tu kita akan kira mean, mode, median dan sisihan piawaian. Okay.
berdasarkan jadual. Okey, kira sekejap mana? Okey. Mode merujuk kepada skor ujian yang mempunyai kekerapan paling tinggi. Ini bermakna mode bagi skor ujian murid kelas apa ni? Pak hijau ialah 55. Kekerapan paling tinggi. Tengok balik ujian markah tadi. Kekerapan paling tinggi ialah markah yang paling kerap budak dapat. Berapa? Dekat sini macam aku punya ni 55. Korang punya tak tahulah. So aku letak sini 55 lah. Dengan kekerapan berapa? 6. Macam tu. Boleh tak? Mode ialah kekerapan markah budak lah. Okay. Lepas tu, median. Okay, median pula merujuk kepada skor yang berada di tengah iaitu 70 dan 60. Maka jumlah median ialah 67.5. Ini pun korang kena tambah rasanya. 70 tambah 65 bagi 2. Ya, betul. Korang kena 70. Markah yang di tengah-tengah maksudnya korang dah buat macam ni, korang tengok markah yang duduk tengah-tengah. Kalau macam aku punya 70 dengan 65. Jadi aku ambil 70 dengan 65 ni aku tambahkan lepas tu bagi 2. Dapatlah 67.5. Boleh tak? Boleh faham tak? Untuk median. Faham. Okay, untuk mean. Mean ada formula. Okay. Untuk masukkan formula dia, senang je. Korang insert equation tak ada. Mana? Equation, lepas tu in equation, korang boleh tulis kat sini. Okay. Untuk formula mean ialah sum f x dash. Ini formula dia. Okay, bahagi n. N ni jumlah murid keseluruhan, Kau insert sahaja. Macam ni lah dia akan jadi. Min tu dia punya simbol macam ni. Min tu simbol dia macam ni. Ni min. Simbol dia X dash kat atas. Ini formula untuk min. Okay. So jumlah min. Tadi kita dah dapat dah fx tu berapa, betul tak? Kita dah dapat fx tu ialah 1819. So kita masukkan je lah. 1819 bahagi dengan 30. 30 ni jumlah murid. Dapatlah 60.6. Senang je. Okay. Kalau korang buat macam ni, table ni siap-siap memang senang. Senang nak kira min apa semua. Okay. Lepas tu, okay, ini tak apa. Ini penerangan sahaja. Okay, lepas tu apa lagi? Sisihan piawaian. Sisihan piawaian pun ada. Yang grade C tu grade umum Kita pakai yang umum punya, bukan yang sekolah standard je lah kan? Umum kan? Okay, lepas tu sisihan piawaian. Kita tengok sisihan piawaian. Okay. Untuk sisihan piawaian kita kena buat jadual macam ni. Okay, sekejap. Bagi dia satukan Okay. Okay, macam ni jadual dia. Kita ambil balik yang jadual dekat atas yang kita dah buat tu. Ambil balik. Kita tambah je. Tambah X dash tolak X bar. Lepas tu tambah lagi 3 kolom lah maksudnya. Lepas tu X dash tolak X bar squared dengan F darab jumlah ni. Faham tak? Jumlah ni. Salah ni. Tak perasan, patutnya kena ada ni. Okay. Okay, ini adalah dia punya jadual untuk kira sisihan piawaian. Okay, ini kita dah buat tadi. Kita dah buat dah 1, 2, 3, 4 ni. Kita dah buat selang kelas, kekerapan, nilai tengah dengan fx. Kita dah buat. Okay, so kita kena tambah lagi 3 kolom untuk ni. Okay. X bar ni ialah min. Sebab tadi kita kat sini. Min tadi ialah 60.6. Ingat 60.6 ialah min. X bar ni min. Nama dia X bar. Okay. So, kita nak dapatkan X tolak X bar. Jadinya, X tadi mana? Nilai tengah, betul? Okay, nilai tengah. Tadi kita punya min berapa? 60.6.
Okey, jadi 36.5 tolak 60.6. Dapatlah negatif 24.1. Macam tu lah seterusnya. Boleh faham? Kosong-kosong lah. Okey. Ada soalan setakat ni? Boleh saya teruskan? Teruskan. Okey. Okey, tadi kita dah dapat apa ni, jumlah ni kan? So, x dash tolak x bar squared. Okey, ada setengah yang dia buat negatif 24, dia terus buat squared kalau guna scientific calculator lah. Dia akan dapat negatif. Sebenarnya cara dia ialah negatif 24.1 darab negatif 24.1. Dia akan dapat positif sebab negatif darab negatif akan dapat positif. So kita darab 24, negatif 24.1 darab negatif 24.1 akan dapat 508.81 sebenarnya. Okey, 81. 508.81. Okey, seterusnya pun macam tu juga. Okey, kita buat negatif 20.1 darab negatif 20.1 sama dengan 404.01. Macam itulah. Boleh? Itu cara Dia ulang balik negatif 20.1 tu darab dengan apa? Dua kali sebab dia square kat sini, betul tak? Okey. Dua kali, negatif 24.1 darab negatif 24.1 dapatlah 580.81. Nampak tak? Okey. Macam itulah seterusnya. Okey, X bar ni min tau. Min korang kena dapatkan dulu. Korang kena kira dulu min. Kalau tak memang tak boleh buat sisihan penyampaian ni. Okey, lepas tu okey, setakat ni faham untuk faham. ni squared ni. Okey, untuk f x squared ni pula ni maksudnya darab f darab dengan jumlah yang kita dapat kat sini. Yang jumlah yang kita dapat kat sini darab, maksudnya 2 darab dengan 2 ni darab dengan 580.81. 2 darab 580.81. Ni aku ada salah sebab tadi kat sini salah ni. Sekejap. 116 1.62. Okay, lepas tu seterusnya 4 pula. 4 ni kekerapan ni darab dengan fx dengan x bar x dash ni. Okey. 4 darab 4 04.01. Dapatlah 1616.04. Boleh tak? Korang kira sekali kan? Boleh. Okey. Macam tu lah. Lepas tu totalkan lah. FS ni totalkan semua. Ni semua totalkan. Okay, totalkan. Okey, so maka sisihan paiwayan dia punya simbol macam ni. Sisihan paiwayan ini adalah formula dia. Formula dia fxx ni aku sebut susah. Yang benda ni bahagi dengan n. Okey, dia punya formula macam ni tau. Aku tak tahu formula sini sekejap aku insert. Formula dia macam ni. Ni f x dash tolak x bar. Okey, bahagi n. Ini formula dia. Apa jadi IV pula? N. Hai. Main betul lah. N. Lantak lah kau. Okay, N bukan ni. N. N tu tadi, N tu ialah jumlah pelajar kat sini. Okay. So, jumlah ni iaitu jumlah ni tadi kita dah jumlahkan bahagi dengan 30. So, dia akan dapat 256.47. So, tak settle lagi ni. Okay, tak settle lagi. So, apa orang panggil ni lah? Apa benda lah ni? Yang macam ni? Apa panggil lah? Tak ingat lah. Okay, so dalam square root. Square root. Okay, so square root 256.47 sama dengan 16.01.
Boleh. Itu ialah sisi sampai awayan. Okey, lepas tu, ni aku tak siap lagi sebenarnya. Okey, lepas tu, lepas dah dapat sisi sampai awayan apa semua ni, kita kena buat lengkung taburan. Yang apa tu, pencong positif, pencong negatif dengan graf normal. Sebab itu ada dalam soalan. Okey. So, aku dah kira-kira aku dapat pencong negatif. Kenapa aku dapat pencong negatif? Okey, sebabnya pencong negatif ni bila mean lebih rendah daripada median dan lebih rendah daripada mode. So tadi aku punya mean ialah 60.6, median aku ialah 67.5 dan mode aku ialah 55. Betul tak? So jadinya mean aku ni lebih rendah daripada median, lebih rendah daripada so mode lebih rendah daripada median. Dapat ulang balik. okey. Taburan lengkung taburan pencong negatif ni, okey, jap aku tunjuk dia punya contoh contoh graf negatif. Dia ada 3, normal, negatif, positif. Kemudian aku dapat negatif. Macam ni. Ini adalah lengkung negatif. Dia akan berat ke sebelah kanan. Okey. Okey, sebab apa aku tahu aku dapat negatif? Sebab mean aku lebih rendah daripada median. Okey. Lepas tu mode aku lebih rendah daripada median. Maksudnya kat sini. Okey, aku bagi mudah lagi. Okey, mean lebih rendah daripada median. Lepas tu mode aku pun lebih rendah daripada median. Dia faham tak? Faham. So aku akan dapat taburan pencong negatif. Dia punya contoh grafnya ialah macam ni. Okey, ini aku tak buat lagi, tak siap lagi. Okey, aku tak tahu macam mana nak buat dia punya graf ni. Okey, lepas tu dia punya tafsiran ialah pencapaian murid baik, murid cerdas dan soalan tu soalan terlalu mudah dan apa lagi? Itulah pencapaian secara keseluruhannya bila aku dapat pencong negatif ni menunjukkan bahawa pencapaian murid baik. Kalau pencong positif, pencapaian murid kurang baik. Okey. Kalau normal dia 50-50. Tapi jarang Umi lah. nak tanya. Maksudnya kan kalau kita dapat negatif ke, dapat neutral ke, benda tu tak apa kan? Tak apa. Tapi jaranglah kita akan dapat normal. Jarang sangat. Yang normal tu yang ingat tak Cik Zawkan cakap yang bentuk loceng tu. Itu memang jarang kita dapat. Memang tak akan dapat rasanya. Sebab Yelah, kita akan dapat sama ada positif atau negatif. Itu je. Faham. Terima kasih. Okey. So maksudnya kalau negatif, pencapaian murid baiklah. Kalau positif, pencapaian murid sebaliknya. Okey, lepas kita dah buat semua ni, masuklah kepada analisis item. Analisis item. Okey, analisis item ni apa yang kena ada ialah indeks kesukaran item, indeks diskriminasi item dan distractor. Macam mana kita nak dapat? Okey. Ingat tak aku bagi template? Mizan dah ada tak template tu? Dah ada tapi tak faham. Okey, sini jap. Kita demo sikit. Ni. Okey. Umi nak tanya. Ya. Recording ni kan boleh dapatkan nanti? Boleh? Kan Boleh. Nanti bagi email lah. Ni baru bangun tidur. Oh ya kah? Okay. Okey, nanti saya email. Terima kasih. Okey, ini template yang saya bagi tu lah. Ini untuk mudahkan kita untuk cari indeks diskriminasi, indeks kesukaran item dengan distractor. Okey. Kembali dulu. Okey, kalau korang buka Excel yang saya bagi tu, template tu, korang akan nampak macam ni. Okey, sebelum tu set up dulu nama sekolah apa jenis ujian, lepas tu jenis sekolah, tak nama korang. Lepas tu tingkatan tahun 4.
Jumlah murid ni nanti saya tunjuk. Okey, lepas tu kat sini bilangan soalan. Dan masukkan sekali jawapan dekat sini. Okey, masukkan jawapan kat sini. Okey, lepas tu, situ okey ya? Boleh setakat ni? Boleh. Okey, seterusnya respon. Respon ni yang kita nak ni. Tulis nak masukkan nama korang punya murid dalam ni. Kalau 30 lah, kalau 20 lah. Okay, sebab nanti dia bila kita dah key in nama kat sini, dia automatik akan jadi dekat setup tadi jumlah murid, jumlah calon. Okay. Okay, so respon tadi. Okay, respon ni ialah korang kena key in satu-satu markah budak. Dia punya jawapan. Ini yang pening sikit tu. Ini memang juling kan mata. Kat sini je lah susah. Lepas korang dah key in semua memang senang nak dapat indeks diskriminasi semua tu. Okay, so korang key in lah seorang punya jumlah markah, dia punya jawapan. Okay, jumlah dah key in dah semua. Okay, cantik. Rumusan. Okay. Dia memang automatik. Lepas korang key in je markah budak ni memang terus automatik dia kira kat korang dia punya indeks diskriminasi, kira indeks kesukaran dengan distractor. Tak percaya. Okay. Grade ni tak ada apa. Okay, ni. Indeks kesukaran item. Tekan saja dah memang keluar. So dia dah ada dia punya apa ni? Dia punya result kat sini lah. Okay. Lepas tu dia bagi tahu soalan satu ni aras dia apa ni? Kesukaran dia berapa? Okay, sebab kita punya aras kesukaran ialah 0.20 hingga 0.8. Ingat tak? Tahu tak apa dia maksud tu? Tak. Tak tahu. Okay. 0.2 tu kalau 0.2 tu soalan susah. Okay. 0.8 ialah maksimum saya nak cakap okay, dia punya kesukaran tu kalau lebih daripada 0.2 maksudnya korang dapat 0.1. Dia punya jap aku tunjuk aku tulis ni tak boleh jap. Okay. Dia 0.20 hingga 0.80. Okay. 0.20 ni ialah soalan susah. Susah hingga senang. Kalau tengah-tengah tu sederhana lah. So maksudnya kalau soalan korang tadi dia berkisar antara 0.20 hingga 0.8 tu okey. Ni mesti nak buat analisis item lah ni. Okay. Maksudnya kalau okey. Macam mana dapat? Dia dah kira kat sini. Okay, soalan 1 0.40. Maksudnya okey lah. Di dalam lingkungan 0.2 hingga 0.8. Okey lah, start again. Tapi kalau soalan korang dapat 0.10, maksudnya soalan tu tak boleh dipakai. Terlalu susah. Lepas tu kalau lebih daripada 0.8, contoh korang dapat kat sini ditulis kat sini macam ni. 0.83 ni, maksudnya soalan ni memang tak dipakai lah. Kalau 0.83 ni maksudnya terlampau senang soalan tu. Faham tak? Faham tak maksud dia? Dia limit dia 0.2 hingga 0.8 je. Faham tak? Faham. So kat sini dia akan bagi tahu bilangan item aras rendah berapa? 8. Bilangan item aras sederhana 9. Bilangan item aras tinggi 3. So ada beberapa soalan yang aku kena buang nanti. Nanti kita bagi tahulah dekat dalam laporan tu. Dia tak ada salah, tak ada betul benda ni. Cuma kita nak analisis benda tu, soalan yang kita buat tu bagus ke tak. Macam tu. Nanti kalau tak bagus, kita bagi tahulah dekat dalam kita punya laporan. Boleh tak? Macam tu sebenarnya. Maknanya benda ni kita kena letak dalam kita punya kerja khusus tak? Kadang letak dalam bahagian lampiran. Boleh nak letak dalam bahagian lampiran. Screen Tak wajib lah. Tak wajib pun. Yang kena ada ialah tadi dalam soalan tadi. Yang pertama, kau kena bagi tahu dia punya pembinaan ujian, lepas tu pentadbiran ujian, lepas tu graf, lepas tu kau kira dia punya kecenderungan memusat iaitu mean, mode, median semua tu. Lepas tu buat analisis. Analisis tu ada 3. Yang pertama indeks diskriminasi, lepas tu indeks kesukaran dengan distractor.
Ini indeks kesukaran. Indeks kesukaran item. Okay, kita nak tahu soalan ni susah ke, senang ke, sebab kita dah buat dah. Kita dah tahu dah soalan ni senang ke, tinggi, rendah ke, arah sederhana ke, tapi betul ke soalan yang kita buat tu sederhana? So sebab tu lah kita kena analisis dekat sini. Dia dah bagi tahu. Soalan 1 sederhana. S ni sederhana, R rendah, T tinggi. Boleh Okay. So soalan 1 ni tinggi. Soalan 2 ni sederhana. Dia bagi tahu dah siap. So nanti dalam korang senang. Korang pilih je 6 soalan. 6 soalan untuk setiap indeks diskriminasi. 6 soalan untuk kesukaran item dengan 6 soalan di sektor tu. Lepas tu pilihlah daripada ni mana-mana 6. Mana yang korang rasa macam ni, aku akan pilih yang ni 09 ni. Sebab apa? Sebab apa dia terlalu mudah soalan dia. Macam tu lah. Boleh Mi, ada tips tak macam mana kita nak pilih yang 6 tu? Kita nak pilih yang mana? Ambil yang mudah ke macam mana? Senang sini korang ambil 2 mudah, 2 sederhana, 2 tinggi dah. Okay. Macam tu je. Lepas tu kita kena ulaskan lah kan yang soalan tu. Ulaskan lah. Ambil lah yang tinggi ni, dia ada 2 point yang beza betul tak? Sini 0.3, sini 0.2. Korang kena beritahu lah kenapa. Okay, untuk diskriminasi ni kita kena cari 27% murid aras tinggi ataupun murid pandai dalam kelas tu lah. Lepas tu 27% lagi murid yang aras bawah. Betul lah yang 27% tu untuk diskriminasi. Ni. Yang apa ni? Contohlah dalam kelas tu 6 pelajar kumpulan tinggi untuk satu soalan A, B, C. Diorang jawab contohlah 6 orang kan. So yang 6 orang tu jawab apa untuk soalan tu? Maksudnya kita nak bandingkan sebab tu dia panggil diskriminasi. Kita nak bandingkan pelajar tinggi dengan pelajar rendah. Macam ni. Sekejap. Aku rasa nanti kalau korang buat ni, korang faham. Nanti kita orang buat, kita orang tanya kau lagi. Time tak buat, dengar je. Itu semestinya. Kan, kita macam dapat gambaran tapi nanti bila buat mesti tanya balik juga. Itu semestinya. Sebab tu kena key in dulu benda ni. Dia kena key in dulu baru korang faham. Okay, lepas tu inilah dia. Indeks kesukaran. Macam mana cakap susah lah. Okay, sekejap. Tadi ada apa? Indeks kesukaran dengan diskriminasi kan? Mana di sektor tadi? Ni. Ini untuk distractor pula. Distractor tu ialah pengganggu. Yang indeks diskriminasi tu nanti kalau tak faham tanya je. Aku tak tahu macam nak terang. Boleh. Okay, lepas tu kat sini dia dah bagi tahu dah. Nanti korang buat je ayat. Untuk ayat contoh korang pilih korang buat analisis soalan nombor 3 contoh. Dia punya indeks kesukaran dekat sini dah ada. Indeks kesukaran dia ialah 0.66. Ini rumusan lah. Okay, indeks kesukaran dia ialah 0.66. Maksudnya sederhana. Baguslah soalan ni. Okay, soalan ni bagus. Lepas tu indeks diskriminasi ni 0.5. Tinggi, baik lah. Okay. Lepas tu ni distractor, pengganggu. Pengganggu ni dia akan asingkan ikut pilihan jawapan. Okay, pilihan jawapan. Ni D ni sebenarnya. Apa pula E? Okay, untuk pengganggu ni dia akan tengok korang punya setiap pilihan jawapan ni sama ada pengganggu ni baik ke tak berfungsi.
So kat sini dia dah bagi tahu dah, korang just buat ayat je nanti dalam laporan tu. Untuk soalan contoh untuk item nombor 3, pengganggu untuk pilihan jawapan A adalah lemah dan perlu diubah sesuai. Macam tu. Oh, buat ayat balik je lah. Buat ayat je sebab ni dia dah bagi dah. Pengganggu ni tak berfungsi dan perlu dibuang ke apa ke. Macam tu lah. Boleh faham tak? Alah, takutnya korang tak faham. Lagi sekali. Okay, untuk distractor, untuk ni nanti korang just buat ayat sahaja. Just buat ayat sahaja. Pilihan jawapan A, pengganggu ni tahu tak apa? Soalan tu lah kan. Pengganggu ni pilihan jawapan korang. Pilihan jawapan korang tu sama ada dia, kan ingat tak yang contoh soalan dia macam ni. Ali pergi ke sekolah menaiki bas. Bas apa? Contoh ada bas apa kan? Tempat kosong. A, bas sekolah. B, bas kilang. C, bas apa-apa. D, bas apa. Dia kena pengganggu ni, maksudnya jawapan yang korang bagi tu mengganggu. Faham. Macam itulah. Dia Macam mengganggu. Dia tak bagi clue, dia tak bagi clue terus. Maksudnya kalau budak tengok soalan tu, mana satu lah jawapan dia, macam tu. Dia macam hampir sama lah. Hampir sama. Pengganggu lah tu maksudnya. Maksudnya kalau kita bagi apakah maksud, lepas tu korang buat jawapan dia main panjang, lepas tu pilihan jawapan lain tu pendek-pendek je semua. Mestilah budak akan jawab pilih yang panjang, betul tak? So maksudnya pengganggu korang tak berfungsi lah. Macam tu, faham tak? Faham. Yang lain faham tak? Faham? Okay. So jangan risau, kita tak payah risau pasal benda tu sebab kita dah ada template ni, dia dah siap kira pengganggu korang tu lemah ke, perlu diubah sesuai ke apa. Korang just tulis saja nanti, karang je. Boleh? Okay, beres Okay, tu je lah. Apa lagi? Ni Ya? Excel ni tak perlu letak dekat lampiran kan? Nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Tak Ini payah. sebagai bukti sebenarnya. Kalau nak bagi bukti macam mana korang kira, boleh lah letak. Tapi kalau tak ada pun okey je sebenarnya. Sebab lampiran tu apa, contoh kau nak letak JSU ke, graf-graf tu, graf-graf yang korang buat tadi dalam bentuk gambar kan, tadi letak dalam ni, dalam laporan tu sebab tak nak ganggu dia punya bilangan perkataan ni. Tak gambar je. Lepas tu kalau korang nak lampirkan dalam lampiran boleh je graf-graf tu. Tu je lah. Ada soalan? Faham tak apa Setakat ni tak ada, tapi faham, tapi nanti kalau nak buat, kalau tak faham, kami tanya Umi. Kena tanya juga ni. Confirm akan tanya. Kan? Tapi tu lah nampak macam bila Umi tunjuk dia macam kocak, senang pula cerita dia. Senang je Tengok sebenarnya. lagi je lah. Let lu. Dia kata senang let lu. Senang, aku Kita kena hantar bila 25 25. 25 nak hantar minggu depan lah. Alah, Dia sempat nak- je. Yang nak always relax. Dia nak kan ada. Aku kat belakang nanti aku kejar lah. Tapi dia laju. Tu lah. Banyak Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, Nanti kami tanya lagi. nanti tanya lagi Okay, beres. Okay, Umi nanti nak rakaman ni tau. Boleh? nak sebarkan kat kawan-kawan boleh ke? Wait.